Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Muka surat 114. Seorang ada kitab. Zubi itu Melayu, roaming dia muka surat lagu lain. 200 lebih tadi. Dan tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Bila disebut di Sahih Al-Bukhari, mana hadis lah ni? Ingat dah? Malah satu ni yang beroyak dah baru ni. Dalam banyak-banyak hadis, kalau dia sebut Al-Bukhari, itu hadis yang paling sahih. Walaupun kita tak mengaji hadis, biar reti hak ni sebuti dah. Lebih dah. Kalau orang tanya hadis hak paling sahih sekali dalam kitab hadis mana, jawab dia kitab Sahih Al-Bukhari. Okey. Gapo dia? Tuan kitab ni kata dalam Sahih Al-Bukhari, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata lagu mana? Semayang olehmu sekalian imam itu bagi kamu. Maka jika mengenai mereka itu akan ya betul, maka bagi kamu dan bagi mereka. Dan jika tersalah mereka itu, maka bagi kamu dan atas mereka. Berkali tak faham tu dia. Gini ya. Terdapat juga di dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solatlah, mana semayanglah kamu di belakang sekalian imam. Boleh buat tu imam. Asalkan dia tu Islam, nampak dia tu boleh baca betul kan. Tak payah kita cek akidah dia. Gapo dia simpan dalam hati dia. Dia kata musmayanglah belakang siapa-siapa dia pun jadi tu imam. Apa? Jika imam tersebut betul, kalau dah dia betul, akidah dia betul, dan dia pula layak jadi tu imam, maka kamu mendapat solat tersebut boleh pahala. Dia pun boleh, mung pun boleh. Tetapi jika imam itu tersalah, imam tu imam tak ni, tu imam tapi imam tak molek. Tu dua benda tu ejak yang lain tu. Imam dengan mi. Imam dalam dada dengan nu. Iman buka mulut tu. Dah, sama-sama imam tu. Tu imam tak molek. Tu imam, iman tak molek. Baik. Dia royak sana kalau imam dia molek, mu semayang belakang dia, mu boleh pahala. Semayang mu tepat kaki je, dia pun boleh pahala, semayang dia pun tepat kaki je. Beres tu dah. Hak tu kita naknya. Tapi dia kata kalau imam tu salah, imam dia tak berapa molek, gapo dia jadi? Kamu tetap mendapat solat tersebut. Sebab kita tak tahu imam dia lagu mana, dia simpan dalam hati dia dah. Mu boleh pahala, Nabi kata. Sedangkan kesalahan tersebut ditanggung oleh imam. Tak pakai kijau semayang dia tu kerana imam dia tak comel, tu dia dengan Tuhan. Mu boleh. Macam dia. Jadi kalau setahun ni punya dia royak kita tu, tidaklah payah basuh sangat kalau kita nak buat tu imam tu. Sebab kita diminta tengok hak zahir. Baca betul, tunduk bangun kena, tak? Kita hukum apa sah dah semayang dengan dia tu. Tu sudut korek tahulah imam dia lagu mana. Kecuali terang-terang nampak dia pergi di tempat hari perayaan depa Bali tu, dia pergi akak tangan dia sembuh getek. Hak tu punah jani imam dia, tu boleh lah tak. Hak tu tak boleh waktu imam dah tu. Kena ngucap semula tu dah. Tapi kita tu tak tahu dia lagu mana. Kan aku turut dia ni, nyemari lagu tu dalam fikiran kita. Kan aku turut dia, takut imam dia, akidah dia lah mana, tak tahu. Tak payah. Tidak tanggungjawab kita nak korek tahu.
Faham tu dah? Siapa dia kata? Nabi kata dalam hadis riwayat Al-Bukhari sahih dia saat ni, dia kata mu turutlah belakang tu imam. Kalau kena dia, imam dia molek, mu boleh pahala, semayang mu terpakai kija, dia pun boleh. Tapi kalaulah dia tu kerana imam dia tak molek, dia tak boleh semayang tu. Penuh semayang tu, tapi mu tu tak boleh. Nampak tu tak benda? Ni kita sambung ni. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullahu ta'ala. Dia nak wayak pengarang kita ni kata guana. Dan atas mereka yang mati daripada mereka itu. Kalau dia mati pun, kita kena pergi semayang jenazah dia. Asalkan dia ni ahlul kiblah dipanggil. Dia mengaku dia Islam. Artinya mengiktikadkan oleh kami akan wajib menyembahyangkan mereka yang mati daripada sekalian yang banyak kebajikan dan sekalian yang fasik. Mereka yang mati syahid dalam peperangan kerana meninggikan agama Allah Ta'ala. Menghuraikan perkataan pengarang, bila pengarang kata ke atas mereka yang mati dalam kalangan mereka, Gabriel. Bila pengarang kata ke atas mereka yang mati dalam kalangan mereka itu bermakna kami beriktikad bahawa wajib solat jenazah mereka. Asalkan orang Islam itu mati menjadi kewajipan, menjadi fardu kifayah kepada umat Islam hidup untuk semayang jenazah dia. Kalau biarkan jenazah duduk situ, maka sebuti kapur itu berdosa habis. Nampak tu tak? Mujurlah ada orang kampung kita ni silih berganti. Mati tapi ada tapis baru pula ia sanggup urus jenazah. Bukan semua orang boleh urus. Hak gali kuburnya, hak kapannya, hak nak pergi kuburnya. Apa dah? Jadi urusan tu terkedirnya Tuhan buat sepanjang zaman. Jak daripada tok nenek kita, bahkan hari ni pun nak mandi orang mati ni ada orang. Dan kerjaan dia tu fardu kifayah. Kerana dialah tolong buat uruskan jenazah menyebabkan kita sebutir kapur ni tak tangguh dosa. Terkedirlah kalulah mayat tu terbiar, tak ada orang seorang habuk nak urus, maka berdosa sebutir kapur. Ini fardu kifayah. Jadi oleh kerana tu dia kata, wajib kepada kita ni, kepada umat Islam ni, kena semayang kalau mayat tu mayat orang Islam, sama ada mereka yang banyak berbuat kebajikan, orang juruh. Kita dengan tilik mata kita dia memang jauh lah orang semayang biar orang warung. Hak tu lebih-lebih lagi lah kena semayang dah. Orang buat banyak kebajikan. Dan dia mereka yang fasik. Fasik ni orang yang buat dosa besar. Ataupun dia tak semayang biar. Tapi Islam. Adakah bila orang tu tak semayang biar. Poso pun duduk semayang pun duduk ke kita pun. Pakar-pakar gali-gali dia umbi pisang. Pakar tahu situ. Ya boleh ke tak? Tak boleh berdosa. Soal dia fasik, dia tak semayang, dia tak puasa, serah kita. Kita serah dia dengan Tuhan. Kita tak tahu lagu mana Tuhan nak buat. Boleh ke tak kalau Tuhan nak apa? Boleh. Pasal duduk tangan Tuhan belakang. Kita hanya buat ukuran hukum. Tapi kita tidak tahu balasan. Manusia ni kita boleh kecek hukum. Tapi balasan kita tak tahu. Itu dua benda beza. Kita tengok perbuatan sama kita ni, kita kata haram, makruh, sunat. Betul tak? Wajib kita kata. Sah, tak sah. Itu kerjaan kita. Hak tu kena kata. Ada segulungnya itu kena ngaji. Ulama-ulama dia panggil, dia kena ngaji. Pasal apa dia kena ngajinya? Dia nak tunjuk, nak bimbing masyarakat. Bila masyarakat buat satu-satu amalan, dia kata sah tu. Dia hukum mana sah tu? Hasil daripada ngaji dia. Dia tengok Quran, dia tengok hadis. Faham tak? Sebab batas tahu sah, batas makruh, sunat, wajib, haram tu kan. Semua tu Nabi royak kepada kita. Itu orang panggil hukum. Kita boleh jatuh hukum. Tetapi balasan syurga ke neraka itu bukan kerjaan kita. Betul tak? Kita kata tak sah. Kena buat semula. Apa kalau tak sah lagu mana? Tak sah kan? Amalan tak terpakai kerja lah. Lepas tu, bila timbel menimbel esok kan? Tak boleh nak timbel lah maknanya. Adat kata kan? Kalau lagu ni kan?
Nabi kata masuk neraka. Tapi kita tak kata dia masuk neraka. Kita kata perbuatan ni kalau banyak amalan jahat, sikit amalan baik, bila timbang menembel berat alik hak jahat, mengikut apa hak Nabi royak, kena masuk neraka dulu, kita kata. Pas kahwin ni masuk neraka ke? Dia tanya selapis lagi. Kita kata tak tahulah hak tunya. Kenapa tak? Cara kita nak kecek. Jangan lebih pada tu, kalau dia kata pas kahwin ni masuk neraka ke? Tak kena lagi kita tu. Mana kita terajak. Kita boleh royak sekat ukuran saja. Pasal tu kita kata seolah-olah macam pasti dah. Sebab apa dia? Mungkin Tuhan boleh hapus. Tuhan maaf lah. Pas dia mau kata masuk neraka tu, Nabi sebut. Bila orang banyak amalan baik masuk syurga, banyak amalan jahat masuk neraka. Pas kahwin lagu mana? Mana aku tahu. Tu cara kita kecek dah. Mana balik? Gapo dia nak royak ni? Hukum hakam kita wajib royak. Balasan itu bukan kerjaan kita. Itu balasan tu. Syurga neraka balasan. Sunat, makruh, haram, wajib, sah, batal. Itu hukum. Kita boleh kecek hukum, tak boleh kecek balasan. Faham tak? Jadi dia kata bila ada orang ni jahat, fasik. Lepas nak buat mana? Kena semayang juga kah? Wajib kena semayang. Asalkan dia tu mengucap 2 kalimah syahadah, dia tak tubik daripada agama Islam. Kecuali hak tak semayang, hak puasa ni, dia kata dia tak silap, dia kata dia tubik dah, dia masuk Kristian dah. Hak tu semayang pun berdosa hak tu nya. Dia mengaku dah. Tapi kalau dia mengaku dengan mulut dia kata dia Islam, cuma malas semayang, tak puasa, mak siap buat. Hak lagu ni wajib kena semayang. Yang kata tuan hak kita ni. Dia orang panggil orang fasik. Baik, ada hak tak semayang. Bukan kerana tak bukan kerana jahat, tapi dia baik telajuk. Tak kena semayang juga. Siapa dia? Orang yang mati syahid dalam peperangan. Itu tak semayang dah. Buku-buku apa kaki tani gitu. Dengan darah-darah gitu. Kerana apa? Mereka itu telah berjuang meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hukum gitu. Nabi buat gitu masa Nabi dulu, sahabat-sahabat yang mati dalam medan perang, dia pakai buku-buku, gali-gali, pakai tanim gitu. Tak mandi, tak semayang. Nampak situ dah. Okey. Sambung lagi. Dan meriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis juga. Tapi hadis ni kelas 2 sikit. Tidak seperti Bukhari tadi. Dia kata ke mana? Hadis ni daripada Abu Daud Ibnu Majah. Dia kata aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata ke mana? Apabila menyembahyangkan oleh kamu atas orang yang mati, maka ikhlaskan oleh kamu baginya akan doa. Ni mudah boleh faham ni dah. Dia kata kalau semaya ikhlaslah tika doa tu. Jangan doa nanti amin amin. Tapi masalahnya khoya pula kau tika doa baik doa semaya, doa lepas tarawih, doa orang mati dah. Kita berdoa dengan begitu tidak ialah ikhlas, tidak kata gapo pakai tapi kan orang tak ada tangan tak ada retek kita dah. Tapi dia sebut sininya doa kepada orang mati hak paling tinggi sekali kedudukan dia ketika semaya jenazah dia. Doa dalam semaya. Doa dalam semaya. Lepas takbir yang ketiga. Tak ada tak erti semaya jenazah dia. Balik dah. Erti belakang. Lepas takbir ketiga, itulah doa. Lepas tu doa lepas pada sudah selera tu, tu orang buat pula, tambahan pula. Adakah Nabi dengan sahabat dulu buat doa? Lepas dia bisalah, dia pakai gami buat pergi selalu. Lepas tu boleh ke tak boleh? Wallahu alam. Tapi kalau tanya itu sunnah Nabi buat kan? Jawab dia doa. Apa tak apalah, muka doa kan. Doa yang paling baik ya ketika sembahyang. Yang paling mustajab. Perpanjangkanlah lepas takbir ketiga tu, panjang situ.
Doa juga. Kalau tak reti doa panjang, ulah hok tolong. Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'fuhanhu. Kena sekat tu je. Tak reti dia wa akrim nuzulahu panjang-panjang tak kena. Kena panjang. Sekat tu je kena. Pendek setara tu. Allahumma billahu warhamhu wa'afihi ulang juga. Lama situ. Sebab tu kalau kita pergi semayang Mekah kan, lama. Lepas takbir ketiga dia lama. Kita ni kita pendek buat kita. Sebentar lah. Tak boleh nak doa panjang. Allahu Akbar. Ya kepala. Lepas tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu pula panjang. Lama peluh gitu. Jadi kita kata pelik. Hak Nabi buatnya panjang situ, dia pergi pendek. Hak lepas pada tu, dia pergi panjang pula. Lepas tu, orang tak tahu lah Nabi tak buat lagu tu. Kita pun berasa lah nak tiru Nabi. Tebal kita nak tiru Nabi, maka demo. Orang luar ni dia nak pelik, dia naknya. Kalau kita kata nak turut Nabi, sudah kijah lah, maka demo lah. Dia nak jenis kalau bolehnya. Orang reka, orang gapo, dia suka lah kata. Kita suka ejah. Nak ngejah. Tak boleh ke kalau tidak ejah, ambil betul singa Nabi. Dia nak jawab kan, tak boleh gitu kita ni. Tak boleh mana. Kan kita nak tiru betul singa Nabi. Hak Nabi tak buat, kita tak si buat. Hak Nabi buat, kita nak buat. Gapo salah? Kena tu orang tua dulu. Tak apalah dah gitu kan. Diriwayatkan daripada Abu Dawud dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa berkata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu solat ke atas orang mati, maka adalah ikhlas berdoa untuknya. Dia kata sini, bila musmayang pada orang mati, ikhlas doa ke dia. Doa dalam semayang lah. Betul tak? Dan bermula kehendak pengarang dengan katanya, wa narassalah khalfa kulli birrin wa fajirin ila akhirih, menolak atas Rafidah. Wallahu alam. Adapun perkataan pengarang, kami beriktikad harus solat di belakang imam, misalnya hijau di imam, sama ada mereka itu bertaubat kebajikan atau fasik hingga ke akhirnya. Ini selalu hamba pesalih hijau. Ni imam ni dada ni. Sepatutnya imam ni imam huruf M lah. Ni khoyati kan naik. Adalah untuk menolak pahaman Rafidah. Itikad kita kena semayang di belakang tu imam, walaupun tu imam tu baik, walaupun itu imam tu jahat. Pasal apa? Pahaman ada satu pahaman nama dia Rafidah, tak boleh. Tidak sah semayang kalau tu imam tu jahat. Wala nunazzilu ahadan minhum jannah wala nar. Dan tiada mempertepatkan oleh kita akan seorang daripada mereka itu pada syurga dan tiada pada api neraka. Kita tidak boleh menentukan seorang itu masuk syurga atau masuk neraka. Ini soal yang sebut tadi. Ni ahli syurga, ni ahli neraka. Tak boleh. Sebab kita tidak tahu barang gaib. Siapa dia boleh menentu orang masuk syurga dengan orang masuk neraka? Nabi. Sebab dia terima wahyu. Ada beberapa orang sahabat yang Nabi tunjuk, mu masuk syurga, mu masuk syurga, mu masuk syurga. Ada satu hadis tu 10 orang dia royak. Allah mujunya puk dia. Terjepuk dia dalam ramai-ramai sahabat 10 orang. Gak nak boleh ke dia tu orang sekian mana. Butir mata belah mana jauh pada kita. Nabi garanti. Tak ada dah. Lain pada tu, wallahu alam. Ada ke Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Hanafi apa semua garanti masuk syurga? Tidak garanti. Tapi ada kata masuk syurga. Sekarang tu ya kita kecek lah. Siapa dia hok garanti masuk syurga? Sayyidina Abu Bakar. Tu contoh cara kita kecek. Sebab itulah kalau kita nak gantung ke seseorang, kita boleh gantung selagi dia gantung dengan Nabi. Itu situ. Sipi kita. Ulama bersama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, gapo dia. Ada yang sebut Habib berkata, Habib Tok Guru ni, Maulana ni, Syekh ni, Tok Wali ni. Boleh kita gantung ke dia kalau dia gantung dengan Nabi.
Sebab tak ada siapa dia boleh jamin dia masuk syurga. Okey? Baik. Kalau kita tak kita kata kita selain pada Nabi, siapa dia kita boleh gatu? Hak tentu betul. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Pasal apa? Dia dapat jaminan daripada Nabi masuk syurga. Orang lain dari dua. Pas nak tahu lagu mana kita nak tahu Nabi tak boleh. Muka Nabi tak boleh jumpa dengan Nabi. Tu orang lain ni. Mana-mana ahli ulama. Lepas tu nak tahu lagu mana. Kalau dia pakai buah Nabi. Masa dia ngajak kita dia hola ni Nabi kata lagu ni. Baru kita boleh pegang. Kalau setakat dia kata ambo boleh dalam mimpi. Ambo boleh daripada seorang-orang daripada hadraul maut mai royak. Ambo tengok tadi ada satu video. Dia kata nama Syekh Habib berapa? Habib semacam di riwayat begini. Doktor X-ray dia, doktor terkejut. Tak ada jantung. Mu hidup lagu mana tak ada jantung. Tuh, kaji dengar video ni. Doktor X-ray tak ada jantung. Bila doktor tu tanya, gimana jantung? Jantung hatiku telah kuserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Nabi. Masuk pergi ke Madinah, dia pergi melawat ke Nabi, dia ambil jatuh. Nabi pun ambil jatuh dia. Padahal dia hidup zaman ni tak ada jumpa dengan Nabi. Jadi doktor X-ray tak ada jatuh. Tapi orang dengar boleh percaya ni. Boleh percaya cerita dongeng lagu tu. Dia gini ya. Dalam agama kita, kalau nampak pelik, nampak kartun tu, bukan agama tu lah. Sebab bila kita ngaji hadis, ngaji kisah sahabat, tak ada cerita kartun. Jenis tak ada jatuh, jalan atas air, terbang atas langit. Tak? Cerita kartun Popeye boleh tak? Tengok cerita Popeye. Makan kacang kau tu jadi gagah tak? Itu cerita kartun. Agama kita ni dia tidak kartun. Kalau bunyi kartun tu bukan agama. Supaya juga ibadat. Kalau ibadat orang mengajar pelik-pelik. Masa ngatik boleh cacang ke apa tu. Tak tu. Sebab bila kita baca hadis Nabi dia, subhanallah, subhanallah. Tu cara Nabi ngatik. Dia tidak banyak ribu-ribu dak kat 100 Nabi ajar kita. Astagfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi ajar. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali alik pagi Nabi baca, 100 kali Nabi baca alik petang. Dia ajar kita lagu tu. Waktu ada 13,000, cari WhatsApp nak cukup di 5,000. La illallah. Pasal apa? Ada dia ngaji tarekat, dia ajar ni. Lepas tu lagu mana? Lah, mana kenang mana tahu. Tapi nak rayaknya, Nabi tak ajar. Betul tak? Kalau benda berat, pelik-pelik, ribu-ribu laksa-laksa ni kan tu. Tu nampak bendanya. Sebab agama kita dia tak berat kita. Amal ibadat kita ialah sejajar dengan perjalanan hidup kita ngecari makan hari-hari. Tak? Tak ada jenis pasal coti kerja nak cukup 15,000 nak ngatik. Dia tak ada dalam agama kita lagu tu. Nabi tak ajar. Hak dia ajar apa? Ngatik lepas maya subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Dah. Bila-bila jalan dia tak ada ni panjang tubuh. Sebab kata dia ibadat kita diselari dengan perbuatan pun comel, tidak terhingguk-hingguk terlopak-lopak. Nak tengok ada suruh ngatik pelik sikit. Kita tunjuk. Video ni kecil sikit. Abu jumpa menggunakan telefon dah. Nanti nak tunjuk. Ada kalau ada lagi lah tengok. Ada untuk jorok tak? Kita nak kata gap. Akhlak sebagai seorang Nabi, kita kata Nabi. Orang dia baik, terketik, terening dengan tubuh batin Nabi. Nabi buat ke lagu tu? Sayyidina Umar buat ke? Sayyidina Umar bakal buat? Tak. Orang ngaji hadis dia tahulah. Apa boleh mana? Tak tahu boleh mana. Betul tak? Tapi ada orang terliur tu tak? Oh, sedap. Tengok tu.
Macam apa dah tu? Tak ada 2 lekok letih lagu tu dia. Jadi agama Nabi mari ajar ni kan, dia benda tidak susah. Betul tak? Benda yang sehari tengah hari kita pahala banyak tu, kita tujuan kita mengaji. Bila kita baca benda, dia boleh pahala banyak. Hasil daripada kita mengaji. Sebab Ambo sebut dah acap kali mula. 3 kali Nabi baca adik pagi lepas subuh. Bila dia klik tengok isteri dia Juwairiyah tu, lepas pada semaya subuh tu duduk teka semaya, siapa ke semaya duha, gapo dia baca lah, gapo tentulah baca molek dah tu dah. Tapi Nabi balik, Nabi tanya dia, mu start daripada aku tinggal. Nabi lepas pada semaya subuh tu tinggal pergi dah. Dia pergi dalam sejam 2 baru dia klik. Dia klik terbini duduk teka semaya lagi lepas semaya subuh. Mestilah baca hak Nabi ajar dah. Tapi Nabi tanya, mu duduk sini sekat aku pergi tak di? Tak tinggal-tinggal. Dia kata. Juwairiyah nama. Tu ada dalam hadis. Dalam kitab Al-Azkar tu. Nabi kata, hak mu dah baca saat ni, kalau banding dengan hak aku baca, 3 kali aku baca ni, sama berat dia. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Nabi baca tu 3 kali. Jadi kita ni tujuan kita ngaji, kita nak bagian lagu ni lah. Buat kerja, baca sikit, tapi pahala banyak. Apa tak? Ni Islam aja. Duduk tangguh-hanggup supaya saat ni, siapa dia boleh jamin pahala lagu saat ni? Kita ni hak Nabi kaya, ni pahala kalau baca 3 kali ni pahala dia besar. Siapa dia garanti? Nabi sendiri garanti. Tapi tak ada orang amal. Ada siapa dia kena ni? Lepas subuh, kalau siapa dia kena baca tu. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa zinata wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kalau nak mengajar orang dia jadi tak ingat lah ni. Kita duk baca tak apa. 3 kali. Cuba lepas pada semai subuh amal tu. Itulah yang Islam ajar kita ni, hak Nabi ajar. Dia tak ada jenis terhanguk-hanguk seperti saat ni. Baca. Saat ni dalam hadis tadi dia sebut Nabi baca berjalan, dia lorak sebab dia nak pergi urus, dia ada urusan negara kan. Dia lepas wisalah dia baca berjalan. Nampak tak? Okey. Sikit lagi. Pukul 8 habis. Mesti isyak dah. Kita tidak boleh menentukan seseorang itu masuk syurga atau masuk neraka. Menghendaki oleh pengarang. Apa makna kita tak boleh tentu orang itu masuk syurga atau masuk neraka? Akan bahawasanya kita tiada berkata akan bahawasanya seorang itu tertentu daripada ahli kiblah tetap ia masuk syurga atau tetap masuk. Ambo baca ni dulu lah. Sebabnya kita tengok bahasa baru ni pula baru boleh. Atau tetap masuk api neraka melainkan mereka yang mengkhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahawasanya mereka itu daripada ahli syurga seperti sahabat yang 10 radhiyallahu anhum. Pengarang ni bermaksud kita tidak boleh berkata bahawa seseorang ahli kiblat. Ahli kiblat ni orang Islam lah. Tentu masuk syurga. Tengoklah kita tengok tok guru kita ni. Mah kita duk tok wali dah dia ni kita kata. Kita kata dah. Tentu masuk syurga dah. Tak boleh. Kita tidak tahu siapa dia. Hakikat dia dengan Tuhan wallahu alam. Kita hanya boleh adat kata dia ni dapat syurga yang tinggi. Siapa dia? Orang macam Imam Syafi'i. Orang macam Imam Nawawi kalau kelih ke sejarah hidup dia tu, dengan ilmu dia, dengan amalan dia tu, ada kata boleh syurga di tempat tinggi pada kita lah, kita kata tak? Sekat tu je. Tapi kita nak menentu dia ni tentu masuk syurga, tak boleh tu. Tu lebih dah kita kecek. Ataupun tentu masuk neraka. Jahat begini mu dia ni tak ada dah. Tentu garanti dah masuk neraka. Hak garanti tu tak sih lah. Kali kita kata demo ni buat kerja gini tak takut ke neraka kau boleh lagi tu. Kalau dia kata apa demo mana tahu kawan masuk neraka, kawan tidak nentu tapi ada kata. Pak kawan masuk neraka kau tak mana tahu teramatilah dulu. Betul tak? Malaikat hak boleh nentu masuk syurga ni. Contohnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 orang. Tak apalah. Macam yang sebut tadi Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Nabi kata.
Lepas tu 10 orang ni saja dok dalam hadis lain. Ada pula macam Bilal. Bilal tak ada dalam ni tapi dia masuk senarai lain. Tapi hak ni hak sekaligus Nabi sebut. Siapa dia 10? Mereka kita nak kenal tak ada. Kalau boleh tahu. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Ni orang nombor 2. Umat Nabi Muhammad yang paling tinggi sekali kelah dia Sayyidina Abu Bakar. Kalaulah kita diajar oleh mana-mana orang yang ngaji tarikat, dia kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dia sebut nama wali kutub, wali begani. Jawab dia ngarut tak betul. Punuh akidah kita. Sebab tak sudah royak siapa dia pun nak mengatasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, umat Nabi Muhammad tak boleh lawan. Nombor 1 dia lepas pada Nabi. Nombor 2 duduk di siapa? Umar Al-Khattab. 4 orang tu dah. Nombor 3 Uthman Ibn Affan. Dan yang keempat Ali Ibn Abi Talib. Hak ni kita ingat belakang ada 4 orang dah. Nak tambah ni lagi siapa dia? Ia kelima ya Talhah Ibni Ubaidillah. Nama Talhah lah. Ini 10 orang. Zubair Ibn Al-Awwam. Zubair. Kalau tak ingat siapa dia salah seorang daripada hak masuk surga, ingatkan nama kita. Zubair Ibn Al-Awwam. Yang ke-7 Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Yang ke-8 Abdurrahman Ibn Auf, ini orang kaya. Yang ke-9 Sa'id Ibn Zaid. Dan akhir sekali ialah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ini 10 orang. Demo ni saja kali kita kata Zubair Ibn Awam masuk syurga tentu. Sebab apa? Nabi kata. Orang lain wallahu alam. Baiklah. Ni akidah kita. Oh masuk Isyak dah. Kalau masuk Isyak buti sekarang ni. Betul je tu ni.